Baik, berada di sebelah kiri Nur Hafiza. Ya, Puan Siti Khadijah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih daripada kami di Rampai Pagi. Ya, kita ucapkan buat Puan Siti Khadijah Haji Ismail bersedia bersama kita pada pagi ini dalam segmen Brewsert akan mengongsikan sedikit ya berkenaan dengan kecurian identiti. Betul ya? Ya, betul. Identity theft. Yes. Alhamdulillah ya. Jadi ini lebih bercerita mengenai dengan keselamatan siber. Yes. Penjenayah cyber. Baik, alhamdulillah ya. Sebagai mukadimah awal, mungkin kita boleh serahkan terlebih dahulu kepada Puan Siti Khadijah untuk mengongsikan kepada penonton kita ni apa sebenarnya kecurian identiti ataupun identity theft ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada penyampai kita pada pagi ini dan para penonton Rampai Pagi hari ini. Terlebih dahulu saya bagi pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini dan memberikan peluang kepada CSB Cyber Security Brunei untuk memberikan dan mengkongsikan pelbagai isu semasa mengenai ancaman jenayah cyber yang banyak berlaku pada masa ini. Alhamdulillah di wawancara segmen Brewsert sebelum ini kita sudah pun membincangkan mengenai ancaman cyber kejuruteraan sosial yang lebih dikenali sebagai social engineering. Iaitu memanipulasi atau memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit atau peribadi yang mungkin digunakan untuk kegunaan penipuan, tujuan penipuan. Contoh-contoh maklumat peribadi ini seperti nombor telefon, email, nombor kad kredit, tarikh lahir, kata laluan, password termasuk nombor IC, nombor telefon bis kita dan sebagainya, di mana penjenayah cyber akan menggunakan maklumat-maklumat ini untuk kegunaan atau kepentingan mereka sendiri. Dan hari ini kita akan membincangkan apa dan bagaimana penjenayah cyber akan menggunakan maklumat tersebut tadi untuk pelbagai tujuan. Antaranya ialah untuk jenayah pencurian identiti dalam istilah Englishnya identity theft. Topik yang dibincangkan pada hari ini ialah pencurian identiti bersempena dengan Data Privacy Day yang selalu disambut di setiap 28 Januari. Di sini kami ingin menyampaikan kepentingan penjagaan privasi kita inilah. Kecurian identiti dan penipuan identiti adalah dua istilah yang selalu digunakan untuk merujuk kepada penjenayah cyber, semua jenayah di mana seseorang memperolehi maklumat orang lain dan menyalahgunakannya pulang. Data peribadi yang kerap dicuri ini termasuklah nombor kad kredit, debit card serta maklumat mengenai bank account kita ni, polisi insurans dan juga rekod perubatan. Baik, itu sedikit pengenalan mengenai dengan tajuk yang telah pun disampaikan minggu lepas, social engineering. Ya. Jadi social engineering ini kadang-kadang boleh berlaku walaupun dalam kita bercakap-cakap macam mana ni berbincang, bertanyakan tarikh lahir secara tidak sengaja. Kalau boleh tanya macam selalunya kalau kita menyimpan password apa? Kadang-kadang kita ni mudah terlepas kata dan juga mengongsikan apa-apa sahaja perkongsian password ataupun kata laluan kita ni. Jadi topiknya hari ini lebih dalam sedikit pencurian identiti ataupun kecurian identiti. Mana yang betul ni? Pencurian identiti ataupun kecurian identiti sama. Kecurian mangsa. Pencurian ya pelaku. Pelaku. Baik. Mungkin boleh mengongsikan kepada kami mengenai dengan pencurian identiti ini? Okey. Pencurian identiti ini ialah seseorang menggunakan maklumat peribadi orang lain untuk melakukan penipuan. Erti kata lain menyamar menjadi seseorang untuk menggunakan nama bis kita, alamat bis kita dengan niat penipuan ataupun untuk kegunaan peribadinya sendiri. Seperti yang dikongsikan di dalam skrin TV. Contoh maklumat peribadi yang saya maksudkan di sini ialah kad kredit, email, tarikh lahir, kata laluan dan juga identity card. Seperti yang kita paparkan pada ketika ini di kaca televisyen, kad kredit, email, tarikh lahir, kata laluan, password. Yes, password. Maksudnya macam mana kan ni? Ia menyamar menjadi kita ni ataupun ia menyamar menjadi pihak berwajib? Ia menyamar menjadi kita ni. Ia memakai maklumat kita ni untuk menjadi kita ni. Dan dari sana ia barangkali mencuri kita ni punya macam dapat menggunakan
perbankan atas talian. Semua untuk diambilnya. Artinya ia mencuri identiti tadi untuk shopping dan sebagainya. Ya selalunya dia anunya dulu ni di tanyanya dululah nama kita, di mana kita tinggal, yang macam mana. Jadi secara tidak sengaja macam kita ni selalunya memberitahukan juga. Ini ada saya terdengar satu kes lah daripada rakan sendirilah. Katanya ada seseorang menyamar menjadi ke dia dan mengakibatkan ke dia berkelahi bersama dengan orang lain. Tapi ia sendiri tidak tahu menahu. Boleh tak? Atau kira anu je tu kecurian identiti sudah tu. Ia memakai identiti orang kan untuk menjadi orang tu. Jadinya Indah semestinya untuk mengambil duitnya, tapi barangkali ada je orang suka-suka kali ya. Ada suka-suka, mengacau, ada. Bukan kecurian duit apa, bukan ia akan mencuri data, ia akan mencuri data pribadilah menyamar sahaja. Menyamarlah untuk penyamaran. Macam saya barangkali boleh menyamar jadi wali, tapi sebenarnya bukan. Dengan saja mendapatkan apa maklumat tujuan wali. menyamar jadi wali itu? Itu yang ingin saya ketahui itu. Mungkin saya saja bertanya bila wali birthday, hari jadi dan sebagainya. Jaga-jaga tu wali. Jangan yang orang terlampau percaya je. Terutama sekali mungkin dari telefon bertanya. Jadi kena berwaspada, jangan terlampaunya orang terlampau mempercayailah dengan keadaan yang masa ni lagi. Okey, jadi bagaimana ianya boleh berlaku ni puan? Okey. Seperti yang di-sharekan di skrin TV pencurian identiti boleh berlaku berkemungkinan individu itu sendiri telah mendedahkan butiran peribadi di media sosial seperti Instagram, Facebook. And then pancingan data seperti tadi menekan pautan ataupun link dan link yang tu yang membawa ke laman web yang mencuri data Ketani. Secara tidak sengaja Ketani dah tahu kan, Tani klik the link, sebenarnya ia membawa ke laman web yang lain. Isi nama. Macam isi nama. Kita Auda tahniahnya, Auda telah memenangi sekian. Sila klik di sini untuk mengambil hadiah untuk mengisikan borang ataupun memberi maklumat peribadi Ketani melalui email juga, email yang mencurigakan. Berkemungkinan juga Auda telah memasukkan butiran peribadi semasa mendaftarkan diri untuk sesuatu majlis ataupun acara. Masa ni banyak sudah online application untuk macam ada apa tu yang berjoget, ada online sudah application. Ini berhati-hatilah And then ianya juga boleh berlaku apabila maklumat Auda dibocorkan semasa berlakunya serangan data di laman web. Jika sekiranya ada kecurian barang peribadi seperti handbag katanya, beg tangan, wallet yang mengandungi kad pengenalan, kad kredit, maklumat peribadi, ini juga boleh berlakunya pencurian identitiannya. And then kecurian persuratan juga yang mengandungi maklumat peribadi katanya seperti bil-bil rumah, bil telefon, bil elektrik, itu juga boleh menyebabkan pencurian identiti sebenarnya. Dan juga menggali sampah Auda yang mengandungi data peribadi yang telah dibuang juga boleh terjadinya pencurian identiti ini sebenarnya. Dan ini lebih dikenali sebagai dumpster diving ni, menggali sampah. Tapi pernah terjadi di Brunei kah? So far belum, tapi di luar negeri memang tersorong ada orang sudah tua menggali sampah. Ada, memang ada Possible. saya terbaca satu artikel di mana ada parcel yang dihantar ke rumah beliau ya. Jadi bungkusannya tu memang di luar ada nama, ada alamat. Ya di luar parcel ini tadi ya ada nama, alamat, nombor telefon dan juga sebagainya ya. Kita ni tidak ada guna plastiknya. Plastiknya kita ni buang. Tapi benedahnya kita ni ambil. Jadi orang yang menyaksikan di luar mendapatkan bungkusan tersebut dan mendapatkan identiti kita ni ya. Betul. Salah satu caranya tu ya, dumpster diving. Jadi boleh teruskan puan. Okey, dan terakhir sekali menggunakan hotspot wifi yang tidak dikenali ataupun yang palsu juga adalah salah satu sebab kenapa pencurian identiti ini terjadi. Macam mana boleh menggunakan hotspot ataupun wifi luar, data kita ni kena ambil? Kita ni kalau macam di kafe-kafe kita Free selalu wifi? free wifi. Kita ni dah tahu siapa yang memanage that wifi kan. Kita ni tahu ada orang yang
mencuba Macam membuat serangan. Jadi maksudnya digodam lah ni ya. Ya, kena digodam. hack. Tani selalu kata wifi free Tani masuk selalu selalu. Kemudian digodam, Digodam, and then dia boleh diambil mengambil data maklumat. di dalam telefon kita ni. Dari itu yang sana. kita ni Jadi takuti jangan lah. sesuka hatilah nampak wifi free. Tidak ada yang Connect. percuma tu. Betul. Jadi Nanti kena saya hati-hati. buat ya hari raya, wifi free, masuklah connect. Okey, baiklah Puan. Jadi di sini ya, boleh Puan kongsikan yang mana kes jenayah siber ini mengenai pencurian identiti yang pernah dilaporkan dan boleh Puan terangkan dengan lebih lanjut apa dia kesan tentang pencurian identiti ini? Okey, kes yang pernah dilaporkan kepada pihak kami, pihak Bruset, tentang pencurian identiti ini, kes yang pertama ni yang mana individu ni meminjamkan kad pintarnya pada orang lain, pada rakannya. And then dengan rela hati tanpa bertanya apa tujuannya meminjam. Jadi indah lama selepas beberapa tahun individu itu telah menerima surat daripada pejabat kewangan yang mana ada cukai perniagaan yang tertunggak selama 4 tahun. Yang mana padahal beliau tidak memiliki syarikat sendiri. Yang ada syarikat sendiri, tahu-tahu ada datang surat yang memberitahu ada cukai yang tertunggak selama 4 tahun. Jadi setelah beliau menghadapkan surat tersebut, ia terkejut dan menghadapkan surat tersebut kepada pihak pejabat kewangan, dan beliau mendapati ia punya ada satu syarikat ini yang memakai namanya untuk menubuhkan syarikat tersebutlah tanpa pengetahuannya. Jadi kesan daripada yang meminjamkan kad pintarnya ini orang lain, ia yang telah menerima kecurian identiti ini. Jadi syarikat tersebut boleh disalahguna juga untuk kegunaan jenayah yang lain, penipuan. Jadi ia terpaksa membayar cukai perniagaan itu yang tertunggak. Dia dapat buat apa-apa lah. Terpaksa ke dia membayar. Yes, pasal namanya. Pasal namanya. Jadi wali berhati-hati. Jadi apa yang boleh mangsa ini lakukan setelah mendapat tahu perkara beliau mengalami kecurian identiti ini? Boleh laporkan arah pihak kami, pihak Bruset. Sekarang saya akan kongsikanlah macam mana cara melapor kepada pihak kami, dan selalunya pihak kami akan memberikan rekomendasilah kepada individu mangsanya apa yang patut dibuat. Boleh dibuatkan laporan polis lah. Yes, yes. Memang itu kami punya rekomendasi, memang report ke polis, dan report juga ke pejabat kewangan ini juga beritahu yang ini bukan ia. Jadi tapi yang kesiannya terpaksa tujuan yang membayar. Tapi mungkin selepas itu kita boleh menyaman, disaman orang. Disaman, dan penawaran saya menyamar lagi. Allah Akbar. Itu dah pandai habis tu. Itu kes pertama. Baik, kes berikutnya mungkin ada lagi contoh-contoh lain. Kes yang kedua ini yang mana seorang individu ini ia ada menubuhkan, ia ada syarikat sendiri. Ia ada lesen perniagaannya, tapi setelah ia membuat perniagaannya itu tidak mendapat sambutan. Jadi ia memutuskan untuk mempromosikan lesennya inilah di laman media sosialnya. Diberitahunya yang siapa kan mau berbuat bisnes pakai ia punya nama syarikat dengan hanya mengenakan bayaran RM300 sebulan. Jadi dalam itu adalah orang yang menerima tawaran tersebut. Ia barangkali orang itu kan mau berniaga tapi tidak ada lesen. Jadi ia memakailah nama syarikat yang tadi, and then ia bayar RM300 sebulan. And then setelah beberapa tahun itu perniagaan yang individu tadi yang memakai nama syarikat ini tadi sama jua tidak mendapat sambutan jua. Jadi lama-kelamaan ia pun berhutang dengan pihak bank jua, membuat perniagaan kan. Jadi beliau menghilangkan diri cuma itu sajalah. Jadinya perniagaan tersebut tidak mendapat sambutan. Jadi yang punya nama yang harus tadi bertanggungjawab. Tapi itu tidak dapat disalahkan siapa-siapa kerana dia sendiri yang mempromosikan sijil beliau ya. Dia tahu risikonya lah. Berani buat, berani tanggung. Jadi apa cara kita ni untuk melindungi diri daripada pencurian identiti ini? Okey.
cara untuk melindunginya seperti yang dikongsikan di skrin TV, sentiasalah berwaspada dengan siapa kita berkomunikasi ya. Dan lindungilah maklumat peribadi Auda dengan sebaik mungkin. Hapuskan rekod dan penyataan peribadi Auda setelah melayari internet. Jangan klik pautan yang anda rasa mencurigakan. Sebelum membuka pautan atau lampiran yang di dalam email anda tu, lakukan imbasan antivirus dulu. Pastikan perisian antivirus dan sistem operasi yang lebih dikenali sebagai operating system dikemaskini dulu secara automatik. Dan terakhir sekali, gunakanlah kata laluan yang kuat dan sekurang-kurangnya mengubah kata laluan tersebut dengan kerap. Baik, itu dia Fizah ya. Lindungi diri kita ni daripada pencuri identiti. Terakhir sekali, mungkin boleh berkongsi kepada kita ni lah semua sebagai langkah berwaspada ya. Cara-cara untuk mencegah kecurian identiti ini. Okey. Sentiasa semak laporan kredit Auda seperti penyata bil elektrik, bil telefon, semak penyata bank jua dan kad kredit Auda dengan teliti untuk memastikan tidak ada mengandungi maklumat yang mencurigakan. Maksudnya di sini transaksi yang bukan Ketani buat. Berwaspada terhadap pelayar bahu atau dikenali sebagai shoulder surfing. Maksudnya di sini kalau ada Ketani yang melayari internet, ada orang di belakang Ketani melintas, tahu-tahu yang melihat-lihat, itu dinamakan shoulder surfing. Berhati-hati apabila menyimpan kata laluan Auda, sebolehnya cuba hafalkanlah kata laluan tersebut. Jangan ditulis. Elakkan memberikan maklumat jika ada permintaan yang mencurigakan melalui telefon, email ataupun secara online. Musnahkan resit-resit dan penyata peribadi, penyata akaun dan kad yang telah luput. Jangan meninggalkan dokumen peribadi dan data peribadi bis kita di tempat yang terbuka. Dan jangan sesekali mengabaikan surat yang mencurigakan, terutamanya yang mengandungi maklumat peribadi Ketani sendiri. Baik, ya. Jadi untuk akhirnya ni Puan, tadi ingin berkongsi mengenai dengan mereka-mereka ingin melaporkan kejadian-kejadian jenayah cyber ini. Okey, berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi insiden jenayah cyber. Bis kita boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn dan kami juga ada talian hotline 2458-001 yang beroperasi selama 24 jam. Anytime boleh ditelefon arah pihak kami. Dan kami juga ada hotline, WhatsApp hotline 717-0766. Dan untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi kami Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat tetamu undangan kita pada pagi ini, Yang Mulia Puan Siti Khadijah Haji Ismail telah pun mengongsikan ya berkenaan dengan kecurian identiti. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu dengan topik yang lain pula ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi